Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini merupakan kelas pertama kita untuk biologi tingkatan 4. Okey, sebelum tu kita tengok dulu apa benda yang awak akan belajar dalam subjek biologi tingkatan 4. Ada dua tema. Yang pertama tema asas biologi, 7 bab. Bab 1 pengenalan kepada biologi dan peraturan makmal yang kita akan masuk ini 1.1 dan 1.2. Bab 2 biologi sel dan organisasi sel. Bab 3 pergerakan bahan merentasi membran plasma. Bab 4 komposisi kimia dalam sel. Bab 5 metabolisme dan enzim. Bab 6 pembahagian sel. Bab 7 respirasi sel. Okey, tema 2 fisiologi manusia dan haiwan. Ada 8 bab. Nanti kita akan tengok bila kita nak masuk tema 2 nanti kita akan tengok secara umum. Okey, tema 1 asas biologi. Secara keseluruhannya dalam tema 1 ni hampir semua bab dalam tema 1 ni awak dah belajar dalam subjek sains waktu awak tingkatan 1, 2 dan 3. Cuma beza dia kita akan masuk dengan lebih detail untuk setiap bab ataupun setiap proses yang awak dah belajar sebelum ni. Okey, jadi cikgu rasa tak terlalu susah untuk awak master tema 1 ni. Okey. Okey, seterusnya kita tengok dalam bab 1 ni ada 4 subtopik. 1.1 bidang biologi dan kerjaya. 1.2 keselamatan dan peraturan dalam makmal. Kita akan cover 1.1, 1.2 ini. Seterusnya 1.3 berkomunikasi dalam biologi dan 1.4 penyiasatan saintifik dalam biologi. 1.1 ada 4 objektif yang digariskan. Yang pertama, kena nyatakan maksud biologi. Yang kedua, senaraikan bidang kajian biologi, kerjaya dan kemajuan dalam bidang berkaitan. Menjana idea tentang perkembangan bidang biologi dan sumbangan teknologi biologi kepada manusia. Dan yang keempat, memberikan contoh kerjaya yang berkaitan dengan bidang biologi. 1.2 ada 6 objektif. Menjelaskan peralatan perlindungan diri dan fungsinya. Mengenal pasti dan mewajarkan bahan yang boleh dibuang ke dalam sinki. Mengenal pasti dan mewajarkan bahan yang tidak boleh dibuang ke dalam sinki. Memerihalkan kaedah mengurus bahan sisa biologi. Berkomunikasi mengenai langkah-langkah mengurus kemalangan dalam makmal dan merumuskan amalan-amalan dalam makmal biologi. Ini yang akan kita cover untuk hari ni lah. Okey, jadi cikgu harap kesemua 10 total objektif pembelajaran kita ni adalah 10. Cikgu harap awak boleh kuasai dan boleh faham kesemuanya. Okey. Seterusnya kita masuk 1.1. Bidang biologi dan kerjaya. Okey, memandangkan biologi ni adalah subjek yang belum pernah awak belajar sebelum ni. Jadi jom sama-sama kita kenal dulu apa itu biologi. Okey. Perkataan biologi berasal daripada bahasa Yunani, iaitu daripada dua perkataan daripada bahasa Yunani, iaitu bios dan logos. Bios maksud dia benda hidup. Logos bermaksud kajian. Okey, jadi bila digabungkan dua tu jadilah perkataan biologi yang memberi makna kajian ataupun pembelajaran berkaitan dengan benda hidup dan persekitaran semula jadi. Jadi dalam biologi ini secara keseluruhannya kita akan belajar berkaitan dengan benda-benda hidup sahaja. Benda tak hidup tu kita tak belajar. Okey. Okey, tengok gambar foto 1.1 contoh bidang kajian biologi. Siapa ada buku teks boleh rujuk buku teks. Kalau tak ada buku teks boleh tengok pada digital textbook yang cikgu sediakan. Okey. Yang pertama botani. Ini antara contohnya. Dia bagi 5 contoh. Kalau ikutkan ada banyak lagi contoh bidang yang berkaitan dengan biologi. Yang pertama botani, kajian mengenai kehidupan tumbuhan. Okey. Semua proses yang berlaku pada tumbuhan yang kita belajar tu bawah bidang botani. Yang kedua, fisiologi, kajian mengenai fungsi dan mekanisme dalam organisma. Dalam manusia ke, dalam haiwan ke, ada fisiologi dia sendiri. Ada fisiologi dia masing-masing. Okay? Genetik, kajian mengenai pewarisan dan variasi genetik. Dalam ni, bila awak belajar genetik lepas ni, kita akan tahu sebab apa muka kita ada irah-irah dengan mak ataupun ayah kita ataupun adik-beradik kita. Okay? Sebab apa muka kita dengan orang lain tak ada irah. Okey, tak ada iras-iras. Contoh, ada kita kalau dengan mak sama pada bahagian hidung, kalau dengan ayah sama pada bahagian mata.
ataupun bahagian rambut ke mana-mana lah. Okey. Tu semua awak akan nampak bila belajar genetik nanti. Okey, yang keempat, microbiology. Microbiology, micro maksud dia seni ataupun halus. Okey, biologi hidupan. Jadi, microbiology, bidang microbiology ni dia melibatkan kajian mengenai mikroorganisma. Organisma-organisma seni, contoh dia macam bakteria ke, virus ke, benda-benda kecil tu lah. Tu nampak gambar mikroskop tu menunjukkan bahawa mikroorganisma ni tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Okay, dia boleh diperhatikan di bawah mikroskop. Dan yang terakhir, contoh terakhir dibagi adalah ekologi. Ekologi ialah kajian mengenai interaksi antara organisma dan persekitarannya. Ataupun dalam istilah biologi kita panggil biotik dan abiotik. Okay. Seterusnya, sumbangan biologi dalam kehidupan harian. Apa sumbangan-sumbangan yang telah diberikan oleh subjek biologi dalam kehidupan kita? Banyaklah. Antaranya 4 ni yang dia bagi. Bidang perubatan ataupun medik. Okay. Kaedah persenyawaan in vitro, perancangan keluarga, pembedahan plastik dan terapi gen. Ini adalah antara sumbangan yang dah memang dikenali yang melibatkan biologi dalam bidang perubatan. Yang mana yang susah nak mendapatkan anak, dia boleh cuba kaedah persenyawaan in vitro. Okay. Yang kedua, bidang farmasi, pembuatan vitamin sintetik, vaksin, hormon insulin dan enzim sintetik. Ini obat lah. Obat-obatan ataupun makanan-makanan tambahan semua melibatkan bidang farmasi. Okay. Seterusnya, bidang pertanian, tanaman dan haiwan transgenik. Okay. Teknologi hidroponik, penanaman tumbuhan tanpa menggunakan tanah, dan aeroponik. Dan yang terakhir, bidang penghasilan makanan, penggunaan mikroorganisma dalam pembuatan keju. Bisa kita sebut mikroorganisma bakteria ni, kita nampak benda yang buruk-buruk, tapi ada kebaikan dia. Antaranya dia boleh digunakan dalam pembuatan keju, kicap, tapai dan tempe, ataupun kita panggil proses penapaian. Okey. Okey, kerjaya. Bila kita belajar biologi daripada awal sampai akhir, apa bidang yang boleh diceburi? Tengok bawah tu, antaranya saya menggunakan teknologi maklumat untuk menghasilkan ubat-ubatan. Apakah bidang kerjaya saya? Ada atas tu contoh dia bagi. Farmasi, menghasilkan ubat. Yang kedua, saya ingin menjadi seorang ahli biologi hidupan liar. Kalau suka kepada haiwan, boleh juga belajar biologi daripada mula tingkatan 4 ni sehinggalah habis. Cuma awak tengok betul-betul bidang awak suka. Contoh dia suka haiwan, bidang biologi apa yang perlu dia pilih? Bidang biologi apa dia? Antaranya boleh pilih veterina untuk rawat haiwan, ataupun zoologi untuk belajar pengurusan haiwan dekat zoo. Okey. Maksudnya banyaklah antara bidang-bidang yang berkaitan dengan biologi. Nak buka ladang pertanian pun boleh ambil biologi. Okey. Okey, 1.2, keselamatan dan peraturan dalam makmal biologi. Okey, bawah ni adalah antara ciri-ciri keselamatan ataupun peralatan keselamatan yang disediakan dalam makmal biologi. Okey, 1, sistem pancuran kecemasan. Sistem pancuran kecemasan ni diguna apabila bahagian badan kita terkena bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan yang berbahaya. Bila kena je, terus ke sistem pancuran, dia akan ada tali tu, tarik tali tu, dia akan keluar air. Air keluar dengan kuat. Supaya bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan bahaya tu hilang daripada badan kita. Yang kedua, stesen pencuci mata. Stesen pencuci mata ni duduk pada sistem pancuran kecemasan, tapi dia duduk bawah sikit. Okay? Kalau tengok dalam gambar tu, dia ada 2 pancuran yang boleh menghala ke mata. Pergi situ, buka je pipe, dia akan cucur dekat mata kita. Bila mata kita kena sama juga bahan kimia ataupun bahan-bahan berbahaya. Okay? Yang ketiga, kebuk wasap. Kebuk wasap ni untuk mengelakkan daripada terhidu gas-gas yang berbahaya seperti klorin, bromin dan nitrogen dioksida. Kalau ada eksperimen yang menggunakan bahan berbahaya ni, biasanya dia akan dibuat ataupun dijalankan di dalam kebuk wasap. Dan bahan-bahan tu juga akan diletakkan di dalam kebuk wasap. Sebab gas-gas yang dihasilkan oleh bahan-bahan ni adalah gas yang berbahaya yang boleh menyebabkan antaranya kesesakan nafas. Okay. Yang keempat, kabinet aliran lamina. Menyediakan aliran udara yang ditapis di ruang kerja yang bersih di dalam kabinet aliran lamina. Okay. Ni biasanya kita buat kerja lebih kurang macam tadi lah. Okay. Dan yang terakhir, kabinet keselamatan biologi.
Kabinet Keselamatan Biologi. Kejap buku lekat atas. Okey, Kabinet Keselamatan Biologi menyediakan ruang kerja yang tertutup untuk mengkaji bahan yang telah atau berkemungkinan telah dicemari oleh patogen. Patogen ni sama ada kita bekerja dengan bakteria. Kita buat kerja tu melibatkan bahan yang ada bakteria yang boleh memudaratkan sistem dalam badan kita. Jadi, bila buat benda tu, antara benda yang kena pakai, topeng muka, goggle, lepas tu kena buat dalam kabinet keselamatan. Tak boleh buat atas meja makmal biasa. Sebab apa? Sebab kita takut bakteria tadi akan dekat pada meja dan merebak. Okey. Okey, seterusnya peralatan perlindungan diri. Ada situ goggle, awak tahu dah goggle tu guna dekat mata tu. Seterusnya topeng muka. Topeng muka ni sekarang ni bukan setakat dalam makmal. Pergi mana-mana pun kita kena pakai topeng muka sebab COVID. Yang ketiga, sarung tangan makmal. Yang keempat, baju makmal, lab coat. Dan kasut. Kasut ni wajib dalam makmal. Kasut ni kira paling mustahak lah. Tak ada orang masuk makmal nak buat eksperimen pakai selipar ke pakai sandal ke tak. Kita pakai kasut bertutup. Kasut makmal tak ada kasut khusus. Kasut sekolah je. Kalau dekat sekolah tu kasut sekolah. Okey. Baik, seterusnya kaedah mengurus bahan sisa biologi. Bila dah buat eksperimen, mesti kita akan bermain dengan bahan-bahan kimia ataupun bahan-bahan bahaya. Dah guna benda tu, kita tak boleh buang sesuka hati. Ada benda yang kita boleh buang ikut sinki, ada benda yang kita tak boleh buang ikut sinki. Jom kita tengok apa benda yang boleh dibuang melalui sinki dan apa yang tidak boleh dibuang melalui sinki. Okey. Tengok yang pertama, kategori A, sisa tajam. Contoh dia bagi peralatan tajam seperti picagari, jarum, kaca, skapel dan lain-lain alat tajam yang boleh menyebabkan luka. Kaedah pengurusan dia, masukkan ke dalam bekas yang disediakan khas bagi sisa tajam. Bekas ini tidak perlu disterilkan. Dalam makmal, wajib ada bekas khas untuk membuang benda-benda tajam. Okay? Benda tu awak buang dalam tong tu dah jangan cara. Yang akan cara lepas tu adalah cikgu ataupun pembantu makmal. Okay? Kategori B, sisa tidak tajam. Sisa pepejal biologi seperti sarung tangan, kertas tisu, ping petri, bekas kultur, plastik dan agar yang telah mengeras. Dibungkus dahulu di dalam beg plastik biobahaya. Tengok dalam tu, beg plastik biobahaya, dalam gambar tu ada tu. Biasa dekat klinik pun ada awak tengok. Beg plastik biobahaya. Biodegradable, kalau tak silap ibu. Nama dia lah bahasa Inggeris. Okey. Tahan autoclave, disterilkan dalam autoclave untuk nyah kontaminasi. Kita takut ada bahan tercemar dekat peralatan tu, dia akan dinyah kontaminasi. Okey. Dan kemudiannya dimasukkan ke dalam tong biobahaya, tong warna kuning. Tong warna kuning, tong biobahaya. Ini tak boleh campur dengan benda lain. Okey. Beg plastik biobahaya tidak boleh dibuang ke dalam tong sampah biasa sebab kita takut ada bahan-bahan yang tercemar ada pada peralatan tu. Okey. Seterusnya kategori C, bangkai haiwan, bangkai organ dan sisa tisu haiwan. Dibungkus dengan rapi menggunakan bahan penyerap seperti kertas tisu. Tak boleh guna plastik sebab plastik dia tak menyerap. Okey. Dibungkus dengan rapi dalam beg plastik biobahaya dan disejuk beku. Simpan dalam kertas ataupun tisu, buh dalam plastik dan disejuk bekukan. Okey. Dan yang terakhir kategori D, cecair, kultur kaldu dan medium cecair seperti darah. Semua sisa cair biologi mesti dinyah kontaminasi secara autoclave. Autoclave ni dia ada mesin dia. Ada mesin autoclave sebelum dilupuskan. Sisa cecair biologi yang telah disterilkan perlu dilupuskan dengan segera. Sebab apa? Sebab kita tak nak sisa cecair yang ada tu akan sisa cair yang ada tercemar tu akan menyebabkan terhasilnya bakteria-bakteria yang boleh mungkin bawa penyakit lain ke, tak tahulah. Okey, wallahualam. Okey, seterusnya kemalangan dalam makmal. Okey, antara bila berlakunya kemalangan dalam makmal, ada langkah-langkah yang dah disediakan, apa yang perlu awak buat, apa yang jangan awak buat. Okey. Okey, kemalangan dalam makmal boleh disebabkan oleh kecuaian, kelalaian atau kurang kemahiran dalam pelaksanaan eksperimen. Biasanya orang hok pro pun berlaku juga sebab kemalangan, nama pun kemalangan, bukan disengajakan. Okey, langkah-langkah menguruskan kemalangan dalam makmal adalah seperti berikut.
Yang pertama, mengurus tumpahan bahan kimia am ataupun bahan kimia biasalah. Maklumkan kepada guru, jadikan kawasan tumpahan sebagai kawasan larangan. Biasanya dia akan ada cone. Ada cone ataupun ada stand. Triangle stand tu untuk kita letak kawasan larangan. Sekat tumpahan bahan kimia daripada merebak dengan menggunakan pasir. Kaut tumpahan bahan kimia dengan menggunakan alat yang sesuai dan buang dengan selamat. Ada buang, ada yang boleh ditanam lah kalau bahan kimia am. Okey. Langkah-langkah mengurus tumpahan merkuri. Okey, merkuri ni adalah satu benda yang dia panggil apa reaktif ke apa je kita ingat. Okey. Okey, apa yang perlu buat, maklumkan kepada guru, jadikan kawasan tumpahan kawasan larangan, tabur sulfur untuk menutupi tumpahan merkuri dan hubungi pihak bomba. Merkuri ni bukan satu benda yang am ataupun biasa. Yang boleh menguruskan merkuri ni adalah bomba. Dia ada satu bahagian dia panggil hazmat. Tim hazmat dekat bomba tu, dekat jabatan bomba, hazardous material. Tim ni yang akan menguruskan sisa tumpahan merkuri. Okey. Okey, seterusnya amalan-amalan dalam makmal biologi. Okey, etika pakaian. Guna baju makmal. Ni kalau ada boleh gunalah. Lab coat tu warna putih tu, macam doktor tu. Sarung tangan bergantung kepada eksperimen nak buat. Kasut wajib. Google keselamatan pun bergantung kepada jenis eksperimen yang awak nak buat. Okey. Peraturan keselamatan makmal. Ni biasanya memang ada lah dekat makmal sekolah. Dilarang bekerja bersendirian di dalam makmal tanpa pengawasan. Mesti ada cikgu ataupun pembantu makmal. Basuh tangan selepas menjalankan eksperimen. Sebelum dan selepas kena basuh tangan. Dilarang membawa masuk barang yang tidak berkaitan ke dalam makmal. Makanan dilarang sama sekali. Okey. Bersihkan tempat bekerja dengan disinfektan. Hak ni memang setiap kali ni lah dalam makmal, bukan sebab COVID saja. Sebelum ni pun memang kena basuh dengan disinfektan. Buang sisa mengikut prosedur yang telah ditetapkan, yang kita belajar dah tadi. Dilarang makan dan minum. Okey. Kena pasti semua simbol keselamatan pada bahan dan peralatan sebelum digunakan. Hak ni awak belajar waktu tingkatan 1. Ada simbol bahan mudah terbakar, ada simbol bahan yang mengakis. Ada simbol bahan yang meletup, waktu kena tengok molek lah. Okey. Okey, langkah keselamatan berhubung dengan kebakaran. Apa perlu buat sekiranya berlaku kebakaran? Sebab biasanya kalau dalam makmal biologi ni, kita banyak eksperimen yang menggunakan api, yang memerlukan kita guna api. Okey, hentikan kerja serta-merta dan matikan semua punca elektrik berdekatan serta cabutkan palam. Jangan panik. Okey, ikut arahan dia betul-betul. Keluar dari makmal mengikut laluan pelan kecemasan yang ditetapkan. Hubungi pihak bomba. Jangan cemas dan tolak menolak. Kena pastikan jangan kita terlalu selfish. Bila jadi benda tu kadang-kadang panik, kita nak selamatkan diri kita, jadi kita tolak orang lain. Jangan berpatah balik untuk mengambil barang yang tertinggal. Barang yang tinggal tu biar je. Dan yang terakhir, berkumpul di tempat yang telah ditetapkan. Tempat perkumpulan kecemasan. Okey. Seterusnya, pengendalian barangan kaca dan bahan kimia. Kalau pecah, apa kena buat? Okey. Berjaga-jaga apabila mengendalikan barangan kaca panas. Laporkan sebarang kerosakan peralatan kepada guru dengan segera. Kalau cikgu tak ada, laporkan kepada pembantu makmal. Jauhkan bahan kimia mudah terbakar daripada sumber nyalaan api. Dilarang menyentuh, merasa dan menghidu bahan kimia secara langsung. Okay. Cuma kalau ada dalam eksperimen yang arahan dia boleh buat, waktu pun perlukan panduan daripada cikgu. Pengendalian spesimen hidup. Biasa main katok ke tikuh ke, kena amalkan ni, pengendalian spesimen hidup. Guna sarung tangan yang sesuai ketika mengendalikan spesimen biologi. Spesimen yang tidak berbahaya dan telah dibedah hendaklah ditanam atau disejuk beku supaya tidak berbau busuk dan tidak menyebabkan ada bakteria situ. Tidak menyebabkan pembiakan bakteria. Cuci tangan dengan bahan pencuci antiseptik sebelum dan selepas eksperimen. Semua permukaan dan tempat kerja hendaklah dibersihkan dengan disinfektan sebelum meninggalkan makmal. Okay, biasanya kita akan guna alkohol untuk sembuh dan disinfektan semua kawasan kerja. Okay. Bantuan kecemasan. Prosedur berikut perlu dipatuhi sekiranya berlaku kemalangan. 1. Maklum kepada guru. 2. Hubungi talian kecemasan. 3. Pindahkan mangsa dari tempat kejadian. 4. Beri rawatan kecemasan kalau ada ilmu. Dan yang kelima, jadikan tempat kemalangan sebagai kawasan larangan. Okay.
Bawah tu pula boleh tengok amalan, sikap, saintifik dan nilai murni. Hak ni yang kena amalkan waktu dalam makmal ataupun buat eksperimen. Minat dan sifat ingin tahu. Kalau awak tak minat, tak ada sifat ingin tahu, nanti jadi boring. Lama-lama awak pun jadi lalai. Jadi menyebabkan banyak kemalangan yang berlaku. Yang kedua, jujur dan tepat. Buat eksperimen, apa keputusan yang awak dapat, hak tu lah yang awak kena rekodkan dalam laporan makmal. Rajin dan tabah. Kena rajin lah, nak jadi seorang saintis ni kena rajin dan kena tabah. Buat sekali gagal, buat kali kedua. Buat kali kedua gagal, buat kali ketiga dan seterusnya. Sehinggalah kita dapat satu keputusan yang kalau nak kata sama tu memang susah, hampir sama tu kira berjaya lah. Okay? Yang keempat, bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan-rakan. Kita bekerja dalam kumpulan, jadi kena bertanggungjawab bukan pada diri kita sendiri, kepada kawan-kawan. Apa terjadi kepada kawan, kita kena alert. Okay? Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Okay, dalam makmal ni kena pastikan awak kena pastikan dalam makmal ni tak kotor. Buatlah makmal ni macam kelas awak sendiri ataupun rumah awak sendiri. Okay? Sebab makmal ni untuk